Boleh dengar? Waalaikumsalam, dengar saya. Okey. Sekejap Okey, so boleh hari ni kita buat tutorial. Okey, so hari tu 2.0 dah kan? Betul? Okey, so tengok 2.1. 2.1 sekejap saya buka sini soalan. Lupa dah ni soalan. Sekejap. 2.1. Okey, praktikal dialog. Okey, senang je ni. Soalan 1, 2, 3, 4. So ada 4 soalan. Okey, saya minta siapa dulu bagi Putri ya, Putri. Boleh share jawapan Putri. Kita share kat kelas. Bersama-sama kita tengok. Dekat sini ke dekat grup kelas? Dekat sini lah. Dekat, maksud saya dekat ni lah. Dekat Google Meet je. Sekejap. 2.1. Okay, saya nak tunjuk macam tu je pun okey. Okay, so kalau ada. Terbalik lagi ke tak? Okay, boleh nampak. Terbalik ke tak? Tak eh? Sekejap. Saya rasa saya Terbalik. punya tak apa, cuba tengok dulu dia punya buat dalam apa, buat ke apa. Tulis. Tulis, okay, tak apa. Cuba tengok dulu. Nampak tak? Belum lagi. Okay. Okay, nampak. Okay. Terbalik tak? Okay. Tak. Okey. Sini 2.1 2.1 nombor 1. So 2.1 tengoknya soalan dia. Kalau kita tengok senang ni, dia secara DVD. So hampir sama yang macam saya tulis contoh tu kan. Okay, so okay je lah. Okay, so tak apa, start daripada basic dulu. Okay, basic. Okay, nombor 2. Alang-alang, tengok je lah. Sebab Nombor soalan 2. tak banyak ni, ada 4 je. Ini nombor 2. Sebelah dia tu kan. Ni. Yang sebelah dia ni 1B tadi. Ni Okay, bawah sekejap. dia. Soalan Pasal bila awak share screen ni, dia jadi kabur sikit kan. Saya tak baru nampak. Okay, so ada tolak 2 lah. 0.7 dengan 0.3. Okay, sebab ada Jerman ni kat situ. Okay. So tak apa, terima kasih. So saya minta wakil lelaki pula kot. Share. Kita bagi Hanan lah. Hanan okey Hanan? Nombor 3 pula. 1, 2 tadi dah okey. Nombor 3 ke? Kita tengok dulu.
Okay, nombor 3. Okay, jelas. Nampak ni. Okay. VRL, VS tolak VD dapat 4.3. Untuk I macam biasalah V bagi R. So dapat average. Okay. So nombor 3. 1.95 dengan 5 dengan jawapan. Okay, betul. Thank you. Nombor 4 sekali lah. Senang. Pasal 4 soalan ni dia tak apa. Okay, tak apa. Okay, tak apa. Tak apa, kita share lah kan. Mungkin ada yang dapat. Okay, nombor 4. Okay, siapa nak tunjuk nombor 4? Nombor 4. Nombor 4 ni alah lebih kurang je ni. Okay, lebih kurang je. Cuma dia punya trik ada 2 resistor je. Macam saya cakap itulah. Okay, trik 2 resistor. Okay. So, tak kisahlah sama ada you boleh sama ada tambah ataupun dia series ke parallel. So yang tu yang nak kena tahu dulu lah. Okay. Okay, ada yang nak share? Okay, kita tanya perempuan balik. Apa Tuan Nur Amisha. Mungkin dia dapat ni. Tuan ada Tuan? Ada tu tapi tak dapat tengok kawan saya punya. Tak dapat. Dapat lah tu. Okey lah tu. Okey, sekejap. Dapat lah kan? Kira ada lah jawapan. Tak apalah, share je. Ada ke tak ada? Kalau nak share boleh. Tak kisah pun, tutorial ni boleh bincang. Nama pun tutorial, tak ada masalah pun nak bincang. Tak semesti dengan kelas ni saja. Dengan kelas lain pun boleh, tak ada masalah. Tak kisah. Yang penting kita nak cari calculation dia. Okay. So nombor 4. Okay, so dapat ni. Nombor 4. 1.237 mili. Okay, VO dapat 6.5. Okay, VO dapat 6. Tengok VO dia, tarik bawah sikit. Okay. So, okay lah tu. Okay, dapatlah nombor kan. Okay. So, 8 tolak 0.7. So, kat situ kita nampak dia punya resistor je. Okay, so resistor awak kena jadikan dia punya macam VTH pula kan. Okay, sama. So, R2 bagi R1 campur R2. So, dapatlah value resistor dia punya apa. V out tu. Okay, V out. Okay, dapat 5.9. Okay, so yang lain boleh take note lah. Okay, yang lain boleh take note. Okay, so tu saja. Terima kasih. Oh, sekarang Google Meet ni dia punya view dah lain ke saya punya masalah sikit? Lain. Dia lain sikit kan? So lepas ni sejam je kan? Boleh? So maksudnya lepas ni you all ready untuk guna Teams lah? Okay, guna Teams lah. Okay, cuma masalah team ni dia berat sikit lah isu dia. Bukan berat sikit lah, berat banyak. Kalau line internet tak kuat memang kadang suara tak dengar atau tak jelas. Kalau on camera biasa memang tak dapat lah. Kalau internet tak power lah. Okay, tu je isu dia sikit. Okay, so tak apa. Okay, untuk hari ni so nampak saya punya desktop ni. Ni 2.1. Okay, nampak? Desktop. Okay. Okay, so minggu ni saya tak nak kelang kabut lagi untuk masuk chapter 3 lah. Okay, chapter 3. So kalau boleh biarlah maksudnya setiap orang kalau boleh lah. Okay, memang kena buat lah tutorial ni. Okay, sebagai kita punya nak mantapkan lagi kita punya
pengetahuan untuk kita dalam konteks calculation, okay, dan juga teori. Okay. So saya tak nak, kalau ikutkan saya nak je terus pergi BJT ni, okay, chapter 3 tipe, tapi nanti student pening lah. Maksudnya you all tak sempat nak catch up yang calculation, ambil masa sikit, okay. So terus pergi BJT, so nanti pening lah, okay. Sebab BJT ni lebih susah sikit nak compare dengan diode, okay, sebab dia ada 3 pin kat situ, okay. So saya tak nak kelang kabut. So hari ni you all buat 2.3 ada 2 ni kan, okay, 2.3 ada 2 sama ke tak ni? Yep. Ke saya tercopy benda sama saja. Sekejap 2.3 ni 37.75. Okay, benda yang sama je ni. Okay, tercopy, okay, tercopy. Okay, 2.3 lah. So 2.2, 2.3, so boleh buat hari ni. Okay, boleh buat hari ni. Maksudnya waktu kelas saya boleh buat. Okay, waktu kelas saya boleh buat. Maksudnya saya bagi masa slot tu untuk masing-masing cuba buat. Okay, cuba buat. Okay, so saya tak pastilah sama ada you all nak buat macam mana sebab dia online. So kalau nak ikutkan dalam kelas, memang dalam kelas, so mungkin boleh berbincang sama kawan-kawan, lepas tu kita boleh buat dekat whiteboard kan. Okay, sebab online, so tak apa, so masing-masing buat sendiri di rumah lah. Okay, cuma you all boleh lah discuss dengan group-group. Mungkin you all ada group, tak tahu lah, group Meet ke, group WhatsApp ke. Okay, so 2.2 dah masuk Hafif. So beza Hafif dengan practical diode biasa, okay, Hafif, so diode sama macam practical diode, cuma beza dia input dia adalah AC lah. Okay, ada positif dan juga negatif signal. Okay, so ada positif dan negatif signal. So dia punya beza dia ialah dia punya output. Okay, so output dia. So yang tu saya jelaskan balik lah. Okay, so kalau 2.3 full wave. Okay, full wave. So full wave ada 2 diode lah. Okay, so kalau you tengok soalan nampak ada 2 diode. So input dia adalah AC, so kita tahu dah ini memang full wave. Okay, full wave. Okay, tapi full wave ni ada 2 tau, satu bridge. Okay, bridge pun output dia dapat juga full wave. Okay, so 2 diode ni pun akan jadi juga full wave lah. Okay, so nanti tengoklah macam mana dia punya contoh soalan. Okay, so sebelum saya suruh buat tutorial 2.2 dan 2.3, okay, so nanti next class saya akan minta beberapa orang view lah sikit macam tadi lah, just tengok, at least you all ada buat lah macam tu. Okay, so saya nak monitor setiap orang, tak cukup masa ni kalau nak make sure setiap orang tunjuk satu-satu. Okay, so banyak sangat masa nak pakai, so depend pada masing-masing punya kejujuran lah. Kalau dia rasa nak buat, dia nak score subjek ni, so dia kena buat. Kalau tak nak, tak apa. Okay, tapi nanti efek balik lah kan. Okay, so tak boleh nak jawab soalan. Okay, so sebelum buat 2.2, 2.3, so saya minta korang salin dulu contoh soalan lah. Okay, yang berkaitan dengan full wave. Okay, full wave. Okay, ni contoh soalan full wave. Okay, Hafif Hafif dengan full wave. So Hafif belum buat, so ni start dengan Hafif dulu lah. Okay, so saya tak adalah nak bagi seketol ni, saya share kalau saya nak share dekat WhatsApp group boleh je ni. Okay, tapi tak mau lah. Okay, so at least you all salin dulu. Okay, saya dah bagi contoh soalan dan bagi jawapan, just tinggal salin je. Okay, so kalau kita salin maksudnya kita lebih faham nanti. Okay, cuma tulisan ni tak cantik lah. Sebenarnya saya buat ni menggunakan waktu kelas dengan ICT 2B. Okay, so kita guna whiteboard lah. So setiap kali kelas saya nak ulang balik benda yang sama, so buang masa je pun. Okay, ulang balik benda soalan yang sama, so saya savekan sebagai PDF, so saya share dekat kelas-kelas lain lah. Okay, so ni contoh soalan untuk half wave half wave. Okay, half wave. So dia punya trick. Okay, dia punya trick soalan ni, kalau kita nampak
kadang-kadang soalan tu tak bagi tahu pun dia half wave ke, full wave ke atau practical diode. Okay. So dalam soalan ni, dia punya soalan ni yang ni. Okay. That's why saya suruh you salin lah. Okay. Soalan dia yang circuit ni. Okay. Ni circuit dia. Ni circuit dia. Okay. Lepas tu dia bagi waveform ni. Ni soalan dia. Soalan dia bagi waveform input dan juga circuit macam ni. So dia tak buat pun sini signal AC. So kita tak diberitahu. Tapi kita tahu dia punya input ni dia bagi graf macam ni. So kita tahu ni mesti adalah half wave. Okay, sebab ada satu diode dan input dia adalah AC. Okay, faham tak setakat ni? Faham Okay, so hari ni kita bincang pasal soalan ni. Okay, soalan. Nak memahami soalan. Okay, jawab soalan. Okay, ni sambil-sambil saya cakap ni, you all nak salin boleh lah. Okay, so saya tak akan bagi soft copy ni. Okay, tak bagi. Okay, ni nota kaki sendiri. So, you all boleh ambil gambar pun boleh kalau malah nak salin. Okay, ambil gambar pun boleh. Cuma saya nak terangkan. Okay, saya nak terangkan. Okay, so contoh-contoh soalan contoh bentuk-bentuk soalan. So soalan macam ni dia suruh draw dia punya output voltage. Ni jawapan dia. Kalau awak salin macam ni tak faham ni. Okay, sebab saya buat soalan lepas tu saya terangkan dah. Okay, so ni saya terangkan balik. So soalan dia sebenarnya yang ni. Soalan dia. Nampak tak boleh draw ke? Okay, soalan dia yang ni. Okay, ni soalan dia. Okay, so mana yang sifat border ni soalan. Maksudnya diberi circuit, diberi input signal. Lepas tu dia minta draw the output voltage of each rectifier for the indicated input voltage as shown in figure. Okay, so input dia yang ni. Maksudnya 5 volt lah. Okay, 5 volt. Okay, jawapan dia mana? Okay, jawapan dia ni. Dia sebenarnya soalan dia ada dua ni. Ni dengan ni. Kalau saya tak terang awak tak tahu ni mana punca kan. Okay. Soalan dia ni ada dua circuit. Satu circuit yang ni, satu circuit yang ni. Maksudnya satu circuit ni input 5 volt dan satu circuit ni input 100 volt. Jadi soalan dia suruh draw voltage output dia. So kita kena draw lah. Okay. So bila kita tahu dia ialah half wave, memang kita tahu dah. Bila half wave dia punya graph output mesti akan dapat macam ni. Okay, sebab hanya ada satu diode saja. So maksudnya ni waktu forward, ni waktu reverse, forward, reverse, forward, reverse. Okay. Cuma bila kita nak buat jawapan output voltage, kita kena tahu berapa value voltage kat sini. Okay, so ni lah dia punya jawapan V out. Okay, so VP in 5 tolak dengan 0.7. So dapatlah 4.3. So ini dia punya jawapan dia. So inilah dia punya jawapan untuk question circuit yang pertama. Senang je. Ni basic half wave punya basic question. So kalau yang ni tak faham nanti masalah yang lain. Okay. Dan kemudian yang kedua input circuit sama beza input 100. So senang sajalah. Sama saja teknik dia 100 tolak 0.7. So inilah dia punya V peak dia. Okay, ni ialah V peak dia. So inilah waveform output dia. Okay, setakat ni ada nak tanya? Tak ada? Senang Dah salin? Dah capture? Capture gambar pun boleh, tak ada masalah. Nak salin tak sempat. Okay, clear? Clear Boleh tak saya proceed seterusnya? Soalan seterusnya. Kita nak salin dulu. Nak salin ke tak nak? Okey, dah gambar Okey, so ni nak terangkan balik lah. So sambil kita buat tutorial, dan masa yang sama saya boleh review balik chapter yang kita dah belajar itu. Okey, so saya mantapkan lagi supaya korang lebih faham lagi. Okey, tak adalah bagi tutorial tu lepas saja kan. So saya terang balik. Okey, so daripada tutorial ni macam ni kita nak fahamkan. Okay, so kalau tak faham tengok balik lah waktu T0, T1. Okay, dalam soalan ni kadang-kadang tak diberi pun T0, T1, T2 ni. So ni yang ni saya just
nak bagi penerangan pada student itu, saya buatkanlah nak bezakan. So waktu T0 T1 ni positive cycle, so of course dia forward. So bila forward, output dia T0 T1 ni ada voltage. Okay, waktu negative side, so dia akan reverse. Okay, reverse. Okay, so waktu reverse, V out dia ialah kosong. Okay, sampailah jumpa T yang ke 2 balik, positif balik, that's why ada voltage. Okay, itu saya terang balik. Okay, soalan yang kedua, so ada calculation sikit. Upgrade sikit punya soalan daripada nombor 1. Okay, so yang ni dia bagi circuit juga. Okay, dia bagi circuit juga. So input voltage dia 156 volt. Okay, AC. So kita tahu dah diode ni ialah satu diode, kita tahu half wave. So dalam soalan dia kadang tak beritahu circuit ni half wave ke, full wave ke, ataupun practical diode ke, tak ada. Okay, so kita kena faham dengan tengok circuit. Kecuali soalan tu dia bagi tahu, okey lah, satu kelebihan. Tapi kalau tak ada, kita kena faham circuit. Kalau tengok satu diode dan dia punya input dia adalah AC, kita tahu ni memang half wave. Okay, so output dia mesti memang macam ni punya. Okay, memang akan jadi macam ni. Okay, so kita dah boleh imagine. Okay, so yang ni dia bagi number turns ratio 0.5. Okay, yang ni kena ingat balik rumus pada nota slide. Okay, tengok balik nota slide saya. Sekejap slide BE chapter 2. 2.2 kot. Okay, 2.3 Zina. Okay, so rumus-rumus yang ada N Okay, ni V out ni. So ni tengok balik rumus-rumus dia. BP primer, okay, tolak 0.7, okay, tentulah. Okay, so yang ada N ratio. Okay, sebenarnya soalan ni sama tadi. Okay, lebih kurang sama je. So saya ambil daripada exercise ni, so saya buat dia punya jawapan. So sama sebenarnya 156. Okay, 156. Okay, so cara solution dia macam ni tadi lah. Okay, 21, so ratio dia 0.5. Okay, 0.5. So ni VP primer so primer yang ni lah, sekunder sebelah sini. Okay, sekunder sebelah sini. Okay, dia punya tip senang je. Apa-apa pun, kalau soalan tu dia minta output biasa soalan memang minta V out lah. Okay, V out. Tapi untuk half wave, macam mana pun, kita mesti kena dapatkan V sekunder dulu. Okay, maksudnya VP sekunder. Okay, VP sekunder. Baru kita boleh dapat V out. Selagi tak dapat value value V peak sekunder okay, secondary okay, V peak secondary. So kita tak boleh nak calculate kita punya V out sini. Okay, V out ni sini lah, RL ni V out lah. Ataupun keluar daripada diode ni dah kira V out. Okay, V out. Okay, so nak tak nak kita kena cari V peak secondary dulu. Okay, so dia punya rumus yang ni. Okay, N sebab dia bagi value ratio ni N. So N VP kali V primary Okay, V primary, V peak primary kali dengan N lah. Okay, N. So kita dapat 78 volt. So 78 volt ni ialah dia punya V peak pada secondary. Okay, pada secondary. So kat sini baru kita boleh kira V out. So ni V peak ni kira V out area ni je lah. Okay, baru V out sebelum diode. Seolah dia macam tu. Okay, nilai V peak kat sini. Ataupun voltage pada secondary. So untuk dapat V out, so of course voltage tu akan lalu diode. Okay, bila diode kena tolak 0.7 lah. So senang je. So 78 tolak 0.7. So voltage akan drop lagi daripada 78 turun jadi 77.3 sebab ada diode. So kalau ada diode lain, okay, so you kena tolak lagi diode tu. Voltage drop lagi. Okay, drop lagi. Macam tu lah. Okay, so ni dia punya last jawapan dia lah. So dapat 77.3. So ni bentuk waveform dia macam ni. Okay. So senang je. Okay, senang.
Okey, so lagi boleh tadi dah ambil gambar Ada soalan nak tanya? Apa ke? Tak ada Ada? Tak ada? Okey, ni soalan pertama ni boleh jawab ni, senang je. Okey, lebih kurang macam tadi lah. Okey, cuma ada V average atau VDC. So cari rumus V average. Okey, so dia nak output voltage. Okey, lepas tu dia nak cari average. Output voltage step sama macam tadi lah. Okey, so input dia 110. Okey, 110. So V average, so tengok dekat slide. Okey, apa formula untuk V average? Okey, VDC. Okey, tu carilah. Okey. So yang ni. Ni dia trik diode dia terbalik. Okey. Diode dia terbalik. Tapi sebenarnya sama je fungsi dia. Sebab dia start dengan negatif, so waktu positif. Okey, positif nampak signal dia ke bawah kan. Okey. So positif yang ni. Okey, so dia ke ground. So actually sama je lah. Okey, sama je. Okey, so calculate the output and the average, benda yang sama. And then sketch the input voltage, okay, output voltage and average at the same graph. Okay, so dalam graf yang sama buat dia punya jawapan ni lah. Okay, jawapan V average. Okay, nak letak V average ni tengok berapa dapat value dia, and then kita buat straight line lah. Okay, dekat slide ada tak? Tak ingat. Dekat slide ada tak contoh dia sekalikan? Sekejap eh. Okay, ni V average kan. Okay, VDC ni untuk full wave lah. Tadi half wave. Okay, half wave dia tak ada dua. Okay, ni kalau N jangan lupa pula ni rumus N ni. So kalau katalah dibagi nombor lilitan secondary dengan primary, cari N. Okay, you kena pandai lah cari N. So kadang-kadang soalan tu dibagi nilai N terus. So darab lah. Okay, that's why tadi rumus yang tadi, formula yang tadi. Mana tadi ni. Ni kan N, V primer. So guna formula ni je. V secondary untuk cari voltage secondary. N, okay, nombor N tadi dengan dia punya voltage primary. Okay, so darab saja. So kita dapatlah dia punya voltage secondary. Okay, and boleh kira, and then baru boleh kira V out dia. Okay, so tengok balik. Okay. Okay, ni waveform dalam satu graf. So tadi you dah dapat contohnya tutorial nombor. Saya guide lah sikit. Okay, ni kan. So V in tak ada isu lah. Okay, so you boleh sketch V input dia. Okay, you boleh sketch V in. Okay, and then output voltage. Okay, so you dah kira tolak dengan 0.7 dah dapat dia punya V secondary ke apa ke tadi kan. Okay, dah kira. Okay, V output dapat average. Okay, untuk lukis graf dia kita akan refer slide yang ni. Ni V average. Berapa value dapat kan? Okay, so ni cara dia lah. Okay, ataupun straight line. Okay, ataupun straight line. So kita tahu tu ialah V average. Okay, seterusnya. Okay, ni ada kaitan dengan PIV punya question. Okay, yang ni dia bagi skirt. Okay, dia bagi skirt 3, 1, 2, 6, 2, 4. Dia bagi tahu siap-siap dah dia punya value V secondary, voltage peak secondary dan pada primary. So ini input lah. Okay, ni voltage secondary. Soalan ni step up ni. Daripada 3, 1, 2 jadi 6, 2, 4. Okay, so soalan dia determine the peak value of the output. Okay, so cari output kat sini dan N dia ialah 2. So guna rumus yang tadi, N kali V primary kan. Senang je. Dapatlah V secondary 624. Okay, sorry 624 ni sebenarnya tak ada asal. So saya tulis kat sini. Sorry, bukan soalan Okay, soalan tu dia suruh cari V out. So dapat 624. Okay, so V out
tolak je lah 624 tolak 0.7 sebab lalu diode. So sama juga step yang tadi. So dapat 623.3. So ni V peak. So kalau kita nak lukis dia punya waveform, so kita dapatlah dia punya V peak dia. Okay, V peak dia dapatlah value dia yang ni. Okay, value dia yang ni. Okay, so PIV ni lah waktu negatif cycle kan. Okay, waktu negatif cycle 624 je lah. Okay, tak perlu kira apa-apa pun. PIV ialah cari apa itu PIV balik. Nota. Tengok balik PIV tu apa. Itu saya dah beritahu kan PIV. Mana tak ada pula kat sini. PPR ni. Tak ada apa. So ambil terus value waktu negatif cycle dia. Okay, VP in. Okay, VP in ni. So 624. Okay, 624. Okay, untuk secondary lah. Okay. So ambil voltage pada secondary. Okay. Okay, clear? Senang kan? Senang lah. Pening kan. Itu sebab. Okay, yang ni pun sama. So soalan lebih kurang je. Okay, ni half wave Okay. Dan tengok soalan full wave. Okay, ni soalan full wave. Okay, so beza full wave dengan wave tengok ada dua diode ni tu tahulah ni memang full wave. Dan ni untuk bridge. Okay, dia full wave juga dalam kategori full wave, cuma ni ialah bridge rectifier. Okay, full wave bridge rectifier. So ada 4 diode. Okay, tengok pada soalan. Okay. Okay, sebenarnya saya ada juga. Okay, ni apa ada contoh ni. Okay, ada contoh juga. Okay, so yang ni kita tengok full wave contoh. Contoh soalan. Okay, so berselirat ni. Pasal saya beri penerangan pada student tu, saya terangkan, saya tolak atas ke bawah balik. So jadi macam ni lah. So, kalau saya tak explain, you all tak faham. Tiba-tiba macam ni kan, apa benda ni kan. That's why saya tak bagi pun dalam WhatsApp group jawapan ni. Okay. Okay, untuk yang ni. So ada dua diode. So beza sikit So ada dua diode. So bila diode kita tahu dia punya output mesti ada full wave. Okay, full wave. Okay, ni daripada nota ni. V secondary. Okay, bagi dua. Yang ni V secondary bagi dua. Dia seolah half ni. Ada half. Dia seolah ada dua bahagian. Bukan dua bahagian tu maksud macam mana? Sebabnya ada dua diode. Satu untuk D1 dan satu untuk D2. That's why formula dia ni seolah dia macam ada dua part lah. Okay, dua part. So kalau half wave, kita dapat V secondary tu straight line macam ni. V secondary. So dapat value tu V secondary macam ni. Okay, tapi untuk full wave, okay, untuk full wave, so ada dua part. Satu untuk dia separuh macam ni. Satu V secondary ni. Nampak anak panah ni kan? Okay. Satu voltage untuk D1 sini. Half yang pertama. Okay. Dan satu lagi yang macam ni. Okay. Ni ada dekat slide. Sebenarnya saya copy paste. Saya paste kat situ. Nak bagi faham ni. Full wave. So hati-hatilah. Jangan confuse. So saya terangkan balik. Nampak Faham Okay. Nampak Okay, ni sebabnya satu waktu positif cycle ni waktu positif. Okay, so ni on lah. So ni waktu negatif, sini off. Then dia positif, okay, waktu ni on lah. Okay, dan sini off. Tu je nak bezakan dia. Faham Clear? Faham? Clear Maksud dia macam ni gambaran dia. Okay, kenapa ada dua bahagian? Sebabnya ada dua diode. Okay, maksudnya waktu positif cycle, bahagian D1 berkeadaan forward. That's why dia punya graf ni ke atas. Ada voltage. Tetapi D2 reverse. That's why dia punya graf reverse, negatif. Okay, seolahnya off lah. Okay, off lah. Dan waktu waktu negative cycle input, okay, apa yang berlaku? D1 off lah. Okay, tapi ni negatif. Okay, negatif. Dan sini akan jadi positif. Okay. Kita dah tukarkan asal ni atas positif, sini negatif.
Lepas tu bila terbalik, sini negatif, sini positif. So positif, that's why dia dua on lah. Itu maksud dia. Okay, itu maksud. Ada student tak faham ni, ada student tak faham, dia diam. Dia tak tanya pun. Okay. Saya terang balik. Kadang dia confuse apa benda, kenapa dapat macam ni, kenapa graf dia macam ni. Okay. So sebenarnya macam tu. Okay. So setakat ni ada soalan tak? Ada clear tak? Okay, boleh follow? So, saya cuba yang terbaik lah untuk memahamkan student ni. Kalau tak faham juga, kena usahalah sendiri. Okay. Sebab kita tak ada dalam kelas ni, susah. Okay. So full wave punya soalan. Okay. So dia bagi circuit. Lepas tu soalan dia show the voltage waveform. Sama juga. Show the output voltage waveform across each half. Okay. So maksudnya kita tahu dah. Okay. Kita tahu dia punya output ni mesti macam ni. Mesti macam ni Saya dah lukis kat sini ni. Okay. Kita dah tahu. Walaupun soalan dia tak tanya lagi. So kita dah tahu sebab dia ialah circuit untuk full wave. So output waveform tu kita dah dapat bayang. Mesti full wave punya signal. Cuma nak tahu berapa V peak dia kat sini. Yang tu je kena kira. Okay. So dia nak waveform across each half of the secondary winding and across RL. Okay, RL ni. When a 100 volt peak sine wave is applied to the primary. Okay. Jadi dia nak dua soalan ni. Satu waveform each half of the secondary. Okay. Each half kat sini satu. Sini satu. Berapa value dia. Okay. Berapa value dia. So berapa yang D1 untuk D2 berapa. So kalau tengok jawapan dia ni ni. Ada dua kan. So ni half yang pertama. Ni half yang kedua. Bukan half pertama half kedua lah. Maksudnya ni bahagian D1 ni untuk D2. So senang je. Okay. So rumus dia apa tadi? Apa rumus dia? V secondary bahagi 2. Ni. N sama dengan 0.5. Okay. V peak, V primary, N kali VP. So kita dapat 0.5 kali 100. Okay. 0.5 kali 100. So dapat 50 volt. Tapi 50 volt ni jangan confuse 50 volt kalau half kalau half wave tak ada issue. So you boleh ambil dia sebagai jadi V input kepada diode lah. Okay. Tapi yang ni full wave. 50 ni keseluruhan. Okay. Kalau dia nak waveform keseluruhan, you boleh buat kanal 50. Okay. Tapi isu dia nanti tak boleh tolak D1, D2. Pasal D1 ni ada D2 kan. So that's why untuk half wave ni dia kena ada dua part kat sini. Macam ni. So rumus dia V secondary bahagi 2. So 50 bahagikan dengan 2. Sorry tak nampak. Okay. Ni V secondary ni bahagi dengan 2. So 50 bahagi 2 dapatlah 25. Okay. 25 untuk half yang atas D1. Okay. So satu ni kita pun tahu dah 50 bagi 2 dapat 25 kan. Okay. 25. Okay. Tapi tunjuk jalan kira dia macam ni you dapat. Okay. So 25, yang ni pun 25. Jadi 25 tu tak tolak lagi diode. Okay. So yang ni tolak D1 lah. So dapatlah 24.3. Okay. So ni each half yang pertama. So each half yang kedua tolaklah. Step yang sama, saya tak tunjuk jalan So you all buat step yang sama lah. 25 tolak 0.7 untuk dia yang kedua. So dapat 24.3 macam tu. Okay, dapat 24.3. Okay, clear? Jelas? Jelas Ada soalan? Tak ada? Okay, next. Okay, ni okay, soalan kedua dia nak PIV ni minimum. Okay, PIV. Okay, so 2 V peak out. Okay, campur dengan 0.7. So 2 darab dengan 24.3 campur 0.7. Okay, so ni ada formula dia lah. Okay, ada formula dia. So tengok dekat slide balik.
Okay, ni full wave. Contoh soalan full wave ada 4 diode. Okay, full wave bridge. Okay, full wave bridge. Input 110. So dia bagi circuit macam ni. Cuba tengok tutorial yang ni lebih kurang tak? Okay, so circuit lebih kurang sama. Okay, so cuma yang ni input dia 140. So soalan ni 110. Okay, determine the peak output voltage. So output voltage maksudnya dekat sini lah. Okay, so point ni. So point ni kita punya output. So cari dia punya output. Lepas tu dia suruh cari PIV. Okay, PIV untuk diode ni. Okay, untuk diode. So rumus dia VP secondary 1.414 RMS. Okay, VRMS. Okay, 1.414 VRMS. Saya rasa 1.414 ni diberi. Okay, biasa soalan yang ni dia bagi tak. Okay, yang ni dia bagi 98.99 V RMS, voltage RMS. Okay, voltage RMS. Tengok kat slide ada tak RMS. Sekejap bridge. Okay, kat sini tak ada Okay, boleh tengok juga soalan ni lah. Okay, tapi ni dia bagi 12 VRMS. Okay, 12 VRMS. Okay, so dalam soalan saya ni dia bagi 1.414 RMS. Okay. VP secondary. So dapat 17. Okay, dapat 17 volt. Okay, dapat 17 volt. So VP out. So VP secondary tolak dengan 1.4. So maksudnya kita kena cari V secondary dulu. Okay, V secondary kat sini. So apa-apa pun kita kena cari V peak secondary dulu. Okay, secondary. Okay. So dapat sini baru kita boleh kira dia punya V out. Okay, V out. Okay, so dia tak sama dengan untuk full wave yang ni tak sama So yang ni kena cari V secondary. Okay, so dapat VP secondary saja. Cuma beza dia kalau half wave kita tolak 0.7, tapi untuk full wave bridge ni kita kena tolak 1.4 sebab ada 2 diode. Maksudnya setiap kali cycle sama ada positif atau negatif, okay, dia kena tolak 1.4 sebab akan ada 2 diode yang akan forward dan 2 diode akan reverse. Lepas tu dia akan besar selilah. That's why tolak 1.4. So dapatlah 15.6. Okay, so untuk PIV sama juga. Okay, VP out tadi campur dengan 0.7. So dapat 16.3. Okay, 16.3. Okay, so tak apa. So try dulu buat tutorial. So nanti kalau saya ada contoh-contoh soalan lain, banyak je contoh soalan. Okay, tapi tak sempat nak tunjuk semua. So you buat dulu. Okay, buat dulu tutorial dulu. Okay, buat tutorial tu dulu. Okay, nak. Okay. Okay, so itu saja. So boleh buat tutorial boleh? Okay, boleh buat? Boleh ke? Boleh. Boleh. Okay, so macam ni lah. Mungkin you all nak siapkan, mungkin takut tak sempat kan? Sebab kelas esok kan? Kelas esok. Jadi kalau nak tunjuk esok, mungkin takut tak sempat. Tak tahu lah kalau sempat buat, okay lah. Okay, tapi tak apalah, saya cuba tanyalah esok Cuma tutorial ni jangan risau, saya tak wajibkan pun you all kena hantar ke. Tak ada. Tutorial ni ialah sebagai orang kata platform latihan untuk pelajar tu nak nak ke orang kata tutorial lah, tutorial. So siapa yang tak buat tu dia tak dapat lah, itu je. Okay.
So you all pun dah semester 2. So saya tak adalah nak train macam budak-budak pula wajib tak hantar, kena denda ke apa, tak perlu. Maksudnya siapa yang nak buat, dia dapat lah. Dia dapat lah ilmu. Tak ada, tak buat, tak dapat lah. Tak dapat lah. Tu je mudah. So itu saja. So saya minggu depan kita dah start BJT. Saya nak fokus pada BJT. So kita nak semangat baru lah. Semangat baru. So bila chapter baru ni semangat pun barulah. Sebab kalau turun naik kan, bila semangat ni dah lah belajar online. So jadi turun naik lah. So kalau boleh untuk yang untuk chapter baru BJT nanti, 1, 2 you punya dalam mindset tu dah tutup buku dah. Bukan tutup buku tu maksudnya bukan tutup buku tu je tak nak buka lah, tak. Maksudnya 1, 2 tu awak dah cover, soalannya awak dah kuasai. Walaupun tak 100%, sekurang-kurangnya 80% dah tahu. That's why tutorial tu kena jawab. So tak semualah tutorial tu mungkin tak semua orang akan dapat jawab 100%. That's why tutorial ni you all kena discuss lah dengan kawan-kawan. Dan saya pula tak boleh lah nak tunjuk satu per satu tutorial tu, tunjuk jalan kira dekat kita punya kelas ni. Memang tak cukup masa. Betul tak? Secara logik ni. Tak cukup. Gila ke apa? Daripada 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, saya belum tunjuk yang Zina Diode tau. Saya tak nak peningkan student. So buat tu dulu. Habis Hafif dengan Fuwif, baru saya tunjuk yang Zina Diode punya contoh calculation. Kalau saya tunjuk hari ni nanti you all pening. So tak apa, tak perlu kelang kabut sebab kita belajar online. So saya tak nak bagi stress lah. Belajar biar student kuasai dulu, baru kita pergi next punya section. So minggu depan memang target chapter 3 kita nak kena masuk. So bersedia minggu ni habiskan 1, 2. Jangan tinggal terus. Jangan tinggal terus. Sebab awak dah belajar online ni. So jangan tercicir lah. So cuba sebaik mungkin. Tak susah mana pun sebenarnya, tak susah mana pun. Awak hanya usaha sikit, dapatlah jawab soalan tu, tak ada apa pun. Tak adalah susah sangat sampai nak buka research, sampai nak pergi library mana-mana cari bahan, tak ada. So untuk awak punya level, awak Google saja pun dah banyak. Google pun dah cukup. Ataupun ada info macam sheet, discuss dengan kawan, dah cukup untuk terskor subjek. So itu saja. Saya tak nak ambil masa lama. So saya bagi masa untuk UL tengok tutorial tu. Sambil-sambil kalau tak habis, tak sempat, tak apa, minggu depan boleh buat. Apa dia? Sir. Ya. Dalam exam nanti kan, dia punya soalan macam soalan tutorial. Ya, lebih kurang lah. Lebih kurang. Soalan dia berkisar yang tu lah, tak luas sangat daripada tu. Cuma dia trik-trik yang saya cakap tadi tu. Mungkin resistor tu ada 2-3 series parallel. Yang tu yang nak kena tahu sikit lah. Trik-trik dia tu mungkin ada 2 diode. Kalau diode tu contohnya selari, macam mana you all nak kira? Tak apa tu. Itu nanti dulu lah, buat yang tu dulu, yang mudah. Nanti ada soalan-soalan yang susah saya boleh share lagi. Kan kalau saya tunjuk yang semua yang pening-pening tu lagi pening nanti. So maksudnya yang tutorial sedia ada ni kuasai dulu. Kalau dah faham yang tu baru kita boleh pergi next stage. Jadi kita tak pening lah. Kita pun tak pening. So clear So settlekan tutorial ni dulu. Settlekan bagi faham. So itu saja. So boleh on camera kejap, saya nak ambil attendance. Saya difahamkan ada seorang tu tak dapat hadir hari ni sebab ada vaksin. Apa dia dapat vaksin? Lah dapat vaksin. Saya minta 3 bulan lah tak dapat. Hassan, Muhammad Hassan okey? Hassan? Okey, sir. Layan lah. Layan je lah. Hanan okey? Hanan? Haikal okey Haikal? Okey, sir. Ke dah lapar, saya dah lapar sebenarnya ni. Yang lain ada nak on camera tak? Saya nak buat report ni. Hari-hari kena buat report attendance student. Aduh. Kalau FPS tak payah lah. Terus je.
Okay, minta on lagi. 2-3 orang jadi lah. Jadi nampaklah hadir kan. Okay. Okay, 1, 2, 3. Terima kasih. Okay, jumpa esok. Terima kasih, sir. Okay, sir. Okay, Terima kasih, okay. sir. Okay, Terima kasih, Sama-sama. sir. Terima kasih, sir. okay. Assalamualaikum.